Terima kasih saudara Pengerusi Majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang, salam sejahtera. Apa khabar semua? Alhamdulillah. Saya hormati sahabat saya, Panglima Perang Perikatan Nasional di Negeri Sabah, Datuk Seri Dr. Ronald Kiandi, Ketua Badan Pimpinan Bersatu Negeri Sabah. Sahabat saya, Saudara Nur Sahar, Ketua Bahagian Bersatu Sepanggar, dan Cik Nabila, Naib Ketua Serikandi Muda Malaysia. Serikandi Muda ini merupakan salah satu sayap dalam Bersatu Malaysia. Kita ada Bersatu, ada armadanya, ada Serikandinya, ada Serikandi Muda, dan naib atau timbalan kepada Ketua Serikandi Muda Malaysia datangnya dari Sepanggar. Itulah Bersatu, sebuah parti yang inklusif dari Perlis sampailah ke Sabah. Kalau ada yang anak-anak muda yang berpotensi, yang itulah kita ketengahkan. Ini lawyer berusia berapa? 30 tahun. Seorang peguam berusia 30 tahun, anak Sepanggar, menjadi naib Ketua Serikandi Muda Malaysia. Orang Sepanggar tak nak kan? Sahabat semua, malam tadi saya di Putrajaya. Saya di Putrajaya bersama dengan ramai orang, termasuk anak-anak Sabah, dalam himpunan memperingati dan mendapatkan pembelaan untuk arwah adik Zara Karina. Ramai orang Sabah yang hadir. Bila saya bertanya kepada orang Sepanggar, ada yang hadir malam tadi. Dalam sejarah negara kita Malaysia, tidak pernah berlaku kematian seorang insan yang mana seluruh rakyatnya bangkit. Carilah sejarah Malaysia, bukalah sejarah Malaysia daripada dulu. Tidak pernah berlaku dalam sejarah kematian seorang insan dibela oleh hampir seluruh negara dari Sabah hingga ke Perlis. Ketika awal kejadian keadaannya berbeza, tapi apabila rakyat Sabah bangkit, tiap-tiap malam 10,000 orang, 20,000 orang di Kota Kinabalu malam tadi, saya dimaklumkan 20,000 orang di segenap pelosok negeri Sabah. Tak pernah berlaku dalam sejarah. Bermula di negeri Sabah. Ini kehebatan orang Sabah. Orang Sabah buktikan kepada seluruh negara, mereka inginkan kebenaran. Mereka nak tahu apa yang sebenarnya. Mereka nak bela kematian seorang insan tanpa ada unsur. Tidak ada parti politik yang terlibat. Tidak ada. Bila kita tanya siapa yang gerakkan, ini adalah gerakan rakyat. Maknanya apa? Kalau sebelum ini ramai pemimpin yang senyap kerana orang Sabah mulakan kebangkitan, maka keadaannya berubah. Semua orang mula bercakap. Kepimpinan negeri selepas lihat di sini 10,000 orang, di bandar ini 20,000 orang, di sini 5,000 orang, maka kepimpinan negeri pun baru mula membuka mulut dan bercakap tentang. Di mana mereka sebelum itu? Jadi buktinya apa? Buktinya orang Sabah hebat. Yang dimulakan di Sabah ini bergerak hampir seluruh negara. Saya sebut malam tadi sampai ke Putrajaya apa?
Kerana apa? Menyedarkan kita bahawa rakyat kalau bersatu menuntut pembelaan, insya-Allah kita akan dapat yang terbaik. Sebab itu, sewaktu saya di Kementerian Pendidikan, saya banyak datang ke negeri Sabah. Saya selalu sebut dalam perjumpaan saya dengan ibu bapa dan guru-guru, anak-anak Sabah ini sebenarnya hebat. Anak-anak Sabah hebat. Nak pergi sekolah jalan berkilometer. Naik bukit, turun bukit. Ada yang naik bot. Menggadai nyawa. Kenapa? Nak belajar. Ada yang tinggal di asrama sewaktu sekolah rendah lagi. Kenapa? Sekolah jauh. Kalau tak nanti tak dapat nak belajar. Saya menyelami melihat betapa hebatnya anak-anak Sabah. Saya selalu sebut bahawa orang Sabah ini jika diberi peluang, mereka boleh bersaing di mana-mana saja atas dunia. Tetapi masalahnya peluang. Adakah anak-anak Sabah diberi peluang seluas-luasnya? Tadi Nabila sebut di Kampung Sabang, dah 20 tahun, 40 tahun, pemimpin dari parti yang sama menjadi adil di kawasan ini. Apa dia buat? Ini bukti. Kenapa? Kenapa mereka menang, mereka tinggalkan? Kerana mereka tahu nanti dekat pilihan raya datang, pengundi akan bagi balik pada mereka. Tetapi kali ini berbeza. Apa yang berlaku di seluruh negeri Sabah pada hari ini, kita lihat rakyat Sabah bangkit di segenap pelosok. Ini merupakan isyarat jelas bahawa rakyat Sabah akan bersatu, membuat satu perubahan besar dalam PRN yang akan datang. Sahabat semua, kalau kita buat benda yang sama, macam mana kita nak harapkan hasil yang berbeza? Buat benda sama, hasilnya akan sama. Buat benda sama, hasilnya akan sama. Kalau kawasan ini dipimpin oleh parti yang sama dah puluhan tahun, hasilnya sama. Kalau kali ini dicuba juga, adakah hasilnya berbeza? Tidak. Tidak. Hasilnya adalah sama. Sebab itu, sejarah negeri Sabah membuktikan kerajaan negeri ini bertukar beberapa kali. Telah bertukar beberapa kali di negeri Sabah. Tetapi kerajaan persekutuan di seluruh Malaysia, kerajaan federal ini tak pernah bertukar. Sehinggalah tahun 2018. Pertama kali selepas Malaysia ditubuhkan, kerajaan persekutuan bertukar pada tahun 2018. Sebelum itu, kerajaan persekutuan diperintah oleh UMNO Barisan Nasional. Kemudian pada tahun 2018 bertukar kepada kerajaan Pakatan Harapan 1.0. Tahun 2020 bertukar kepada kerajaan Perikatan Nasional. Kemudian hari ini kembali kepada kerajaan Pakatan Harapan bersama dengan UMNO. Saudara-saudari, kita rakyat Malaysia dah lihat bagaimana parti politik berjanji di sepanjang tempoh pilihan raya. Dan sama ada mereka menunaikan janji ataupun tidak. Sewaktu Tan Sri Muhyiddin Yassin menjadi Perdana Menteri pada tahun 2020, tidak ada siapa yang pernah menjangka pengerusi Perikatan Nasional Tan Sri Muhyiddin Yassin akan menjadi Perdana Menteri. Tak ada. Tetapi apabila diberi peluang
menjadi Perdana Menteri pada tahun 2020. Beliau mengangkat sumpah pada 1 Mac 2020. Kami sebagai ahli jemaah menteri mengangkat sumpah pada 9 Mac 2020. PKP pertama, ingat PKP? PKP pertama mula dilaksanakan pada 18 Mac 2020. Walaupun tanpa sebarang janji memegang tampuk pemerintahan